warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pelajaran kita. Okay, pada minggu ini kita akan belajar berkenaan bagaimanakah cara untuk kita mentafsirkan perwakilan data. Okey, apa tujuan sebenarnya untuk kita mentafsir sesuatu data itu? Okey, satunya adalah untuk mendapatkan maklumat, yang seterusnya adalah untuk membuat inference dan ramalan. Okey, jom kita lihat contoh. Okey, kat sini dia kata graf garis di sebelah menunjukkan jisim sampah dalam ributan yang dibuang di sebuah bandar dari tahun 2010 hingga 2015. Okey, soalan yang pertama, berapakah jisim sampah yang dibuang pada tahun 2010? Okay, disebabkan dalam soalan ni dia tiada jadual. Dia hanya berikan graf. Jadi kita lihatlah dalam graf ni 2010 ni berapa jumlah jisim. Kalau kita tengok sini mungkin dalam 1900 ribu dan untuk tahun 2010. Okay, soalan kedua, apakah yang boleh anda nyatakan tentang jisim sampah yang dibuang pada tahun 2011 dan 2014? Okay, kita tengok 2011 ni jumlah sampah dia adalah 2100. Kita tengok pula 2014 jumlah sampah dia adalah sama 2100. Jadi apa yang boleh kita katakan untuk jisim sampah 2011 dan 2014 adalah sama. Okay. Soalan yang ketiga, cari min jisim sampah yang dibuang dalam tempoh 6 tahun itu. Okay, dalam tempoh 6 tahun ni, dia nak tahu berapa purata jisim sampah. Min ni maksud dia purata lah. Okay, kita tambahkan semua jisim sampah setiap tahun dan kita bahagikan dengan 6. Kita akan dapatlah jawapan dia seperti di bawah ini. Kita tambahkan semua, total kan, guna operasi tambah. Lepas tu kita bahagikan 6 sebab dalam tempoh 6 tahun. Jadi dapatlah 2200 tan. Okey, soalan yang keempat dia kata nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan graf garis itu. Okey, kalau kita tengok kat sini, contoh jawapan dia adalah jisim sampah yang dibuang semakin berkurangan setiap tahun selepas 2012. Okey, apa yang boleh kita komen dekat graf ni? Kita boleh katakan daripada 2012 hingga 2015 jumlah sampah semakin berkurang. Okey, dia kata, soalan yang terakhir, berdasarkan trend graf garis, ramalkan jisim sampah yang dibuang pada tahun 2016. Okey, kalau tengok ni, dia trend menurun. Jadi, untuk 2016 pun akan jadi trend menurun jugalah. Okay, kalau kita tengok sini, ramalan dia adalah 1100 tan. Okay, seterusnya kita tengok contoh 12. Di makmal kawalan kualiti, jangka hayat kepada jam yang hampir bagi 24 biji sel kering diuji. Data yang diperoleh diwakilkan dengan plot titik seperti yang ditunjukkan di rajah sebelah. Okey, yang sebelah ni plot titik lah. Plot titik untuk apa? Untuk jangka hayat sel kering. Okey, soalan pertama dia kata nyatakan jangka hayat maksimum dan minimum bagi sel kering yang diuji. Okey, kalau kita nak tahu yang mana satu maksimum, mana satu minimum, kita lihatkan nilai dalam garis nombor ni. Okey, kita tengok nilai yang paling kecil adalah 8. Okey, 8 jam lah maksudnya. Kalau 20 ni 20 jam. Jadi, jangka hayat minimum adalah nilai yang paling kecil iaitu 8. Okey, nilai maksimum maksudnya jangka hayat maksimum adalah 20 jam. Okey, jadi kita boleh katakan macam itulah, ni jangka hayat minimum adalah 8 jam, jangka hayat maksimum adalah 20 jam. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Dia kata nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan data dalam plot titik itu. Okay, kalau kita tengok jawapan, contoh jawapan dia, apa yang boleh kita komen? Kita boleh katakan kebanyakan sel kering mempunyai jangka hayat dari 13 jam hingga 20 jam. Okay, kalau kita tengok pun logik lah. Sebabnya kebanyakan titik berada di antara 13 hingga 20. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Makmal kawalan kualiti menetapkan supaya sel kering yang mempunyai jangka hayat kurang daripada 10 jam dianggap cacat dan ditolak. Cari peratusan sel kering yang ditolak. Okey, kita tengok sel kering yang kurang daripada 10 jam. Okey, ada 1, 2,
3. Okey, berapa total semua ni? Total ni kita boleh kira satu-satu ataupun kita ambil terus jumlah dekat sini lah. Okey, jadi kita soalan tanya peratus. Jadi kita ambil 8, kita bahagikan dengan 24, kita darabkan dengan 100. Macam yang ditunjukkan kat bawah ni lah. 3 bahagi dengan 24, kita darabkan dengan 100, kita dapat 12.5%. Jadi 12.5% ni adalah peratusan bagi sel kering yang ditolak. Okay. Soalan yang keempat, diketahui 50% daripada sel kering mempunyai jangka hayat sekurang-kurangnya X jam. Cari nilai X. Okay, kat sini kita kena kirakan dulu berapa biji sel kering untuk 50% daripada 24. Jadi kita buat 50% dari 24, kita akan dapat 12 biji. Okey, kata daripada pelot titik didapati 12 biji sel kering mempunyai jangka hayat sekurang-kurangnya 17 jam. Jadi kita pun kirakanlah macam mana dapat 17 jam ni, kita kirakan bilangan sel kering ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ni 12 yang pertama, 12 yang kedua. Kita lihatkan nilai yang di tengah-tengah. Okey, maksudnya nilai yang di tengah-tengah dia adalah antara 16 dan 18. Okey, 16 tambah 18 kita bahagi 2, kita dapat 17. 17 jam lah. Maka X ialah 17 jam. Okey, seterusnya kita lihat pula perwakilan dalam bentuk histogram. Okay, histogram ialah satu perwakilan data yang memaparkan data terkumpul. Data terkumpul ialah data yang dikumpulkan dalam satu selang tertentu. Okay, macam mana dikatakan selang tertentu tu? Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia punya dekat paksi X ni, dia ada selang kelas. Jadi selang kelas, dia ada julat lah. Maksudnya daripada 140, 144, 145, 149, macam tu. Okay, kita lihat contoh 13, histogram di bawah menunjukkan tinggi bagi 50 orang murid perempuan. Okay, A, cari bilangan murid perempuan yang mempunyai tinggi 155 cm hingga 159 cm. Okay, kalau kita tengok 155 hingga 159 dekat sini lah. Kita pun lihatkan berapa bilangan ataupun berapa kekerapan bagi tinggi murid yang mempunyai 155 hingga 159. Kalau kita tengok dekat paksi Y, adalah 10. Jadi bilangan murid yang mempunyai tinggi 155 cm hingga 159 cm ialah 10 orang. Okey, kita lihat pula soalan yang kedua, murid perempuan yang mempunyai tinggi 160 cm dan ke atas layak untuk menyertai pasukan bola tampar. Cari bilangan murid perempuan yang layak untuk menyertai pasukan bola tampar itu. Okey, 160 cm ke atas. Kita tengok 160 cm. Okey, yang paling hujung sekali, kita lihatkan berapa petak dia ni. 1, 2, 3. Jadi, 3 orang lah. Jadi, 3 orang murid yang layak menyertai pasukan bola tampar. Okay, untuk soalan yang seterusnya, dengan memerhatikan bentuk histogram itu, buat inference tentang taburan tinggi murid perempuan. Kalau kita tengok sini, dia bagi idea. Kebanyakan murid perempuan mempunyai tinggi 145 cm hingga 159 cm. Okay, kita tengoklah antara jumlah ataupun kekerapan yang paling tinggi. 3 kekerapan yang paling tinggi adalah 145 hingga 159. Yang inilah antara yang paling tinggi. Okay, seterusnya kita lihat poligon kekerapan. Okay, poligon kekerapan ialah graf yang menyambungkan titik tengah bahagian atas setiap palang dalam histogram itu dengan garis lurus. Maksudnya graf ni menyambungkan titik tengah. Okay, titik tengah sini antara bar yang pertama hingga bar yang kedua, bar yang ketiga, keempat dan kelima. Okay, merujuk kepada contoh 13, sebuah poligon kekerapan boleh dilukis daripada histogram seperti yang ditunjukkan di bawah. Okay, daripada graf histogram ni sebenarnya kita boleh buat poligon kekerapan dengan menyambungkan titik di tengah palang. Okay, dan kita akan dapat macam ni lah. Okey, yang hujung di hadapan dan di belakang ni mestilah disilangkan di paksi X. Tak boleh buat tergantung lah. Kalau tak, tidak dipanggil sebagai poligon kekerapan. Jom kita lihat contoh 14.
Poligon kekerapan di bawah menunjukkan masa yang dicatatkan oleh sekumpulan peserta dalam larian mesra di sebuah taman. Soalan pertama, cari jumlah peserta dalam acara larian mesra ini. Macam mana nak cari jumlah peserta? Kita lihatkan di graf ini, kita ambil yang dia plot ni. Bukan ambil yang kosong ni. Kalau kosong ni dia tak dikira lah sebab dia kosong kan. So kita ambil yang ke atas ni, kita ambil yang 10, kita ambil yang 24, kita ambil 20, kita ambil 30, kita ambil 26, kita ambil 12 dan 8. Okay, kita totalkan semua dan kita akan dapatlah jumlah dia 110 orang. Okay, soalan kedua, cari bilangan peserta yang mencatatkan masa larian dalam tempoh 16 minit hingga 20 minit. 16 minit hingga 20 minit, kita lihatlah dekat pasti X dia. Okay, berapa? Sebanyak 24 orang. Okay, soalan ketiga, dengan memerhatikan bentuk poligon kekerapan itu, buat inference tentang taburan masa yang dicatatkan oleh peserta. Okay, kita boleh katakanlah, kita boleh ambil kekerapan, 3 kekerapan tertinggi. Kita boleh ambil yang di antara 3 ni. Kita boleh katakan kebanyakan peserta mencatatkan masa larian dari 16 minit hingga 30 minit. Okey, seterusnya kita lihat, apakah kepentingan untuk kita mewakilkan data ni secara etika? Okey, pertamanya, kenapa adanya perwakilan data? Satu, untuk membantu menganalisis dan mentafsir data dengan mudah. Yang kedua adalah untuk mengelakkan kekeliruan. Okey, untuk mewakilkan data secara beretika, benda yang pertama awak kena ada ialah skala yang digunakan dalam perwakilan mestilah seragam dan bermula daripada kosong. Okey, yang seterusnya, data yang dipaparkan mestilah tepat. Kita tengok contoh yang ke-15. Data carta palang di sebelah menunjukkan bilangan gol yang dijaringkan oleh 4 orang pemain bola sepak dalam Liga Bola Sepak Daerah Permai. Soalan ditanya, adakah bilangan jaringan gol Adam ialah 2 kali bilangan jaringan gol Ravi? Terangkan. Okey, kita tengok bilangan jaringan gol Adam sebanyak 14. Kita tengok pula yang Ravi. Ravi adalah 10. Okey, kalau 10 darab 2, kita dapat 20. Tapi Adam punya adalah 14. Jadi, kita boleh katakan bilangan gol Adam bukan 2 kali bilangan gol Ravi. Okey, soalan seterusnya, pada pendapat anda, adakah carta palang ini dapat mewakili bilangan gol dengan jelas? Okey, kat sini dia kata tidak kerana maklumat yang dipaparkan mengelirukan. Skala pada paksi mencancang harus bermula daripada sifar. Okey, macam tadilah, sepatutnya dekat permulaan ni kita akan mulakan dengan kosong. Baru boleh dikatakan data tu valid. Okay, seterusnya kita lihat contoh ke-16. Carta pie di sebelah menunjukkan grade yang diperoleh sebuah sekumpulan murid dalam suatu ujian matematik. Adakah carta pie ini memaparkan data dengan tepat? Okay, disuruh terangkan. Okay, kalau kat sini dia bagi grade murid A, B, C, D. Okay, kita totalkan dulu semua. Kita dapat kalau kat sini tunjuk dapat 96 saja. Sepatutnya kalau peratus kita dapat 100%. Betul tak? Okey, tapi kita boleh terangkanlah. Carta ni ataupun carta pie ini tidak memaparkan data yang tepat kerana jumlah peratusan pada carta pie tidak sama dengan 100. Okey, sedangkan soalan ataupun gambar rajah ni, carta pie ni, dia bagi dalam peratus. Tapi bila kita totalkan semua tak jadi 100. Jadi data ni adalah tidak tepat. Okay, itu saja untuk hari ini. Diharapkan pelajar dapat sesuatu yang bermanfaat dan dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi pada hari ini. Okey, kita tangguhkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.